Kepada murid yang beragama Islam, dia bersedia untuk bacaan doa, dan kepada murid yang bukan beragama Islam, dia bertafakkur mengikut agama masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam majlis penuh keberkatan ini, kami menadah tangan penuh kesyukuran, memohon pengharapan dan keredaan daripada-Mu. Semoga majlis pelancaran Duta Sahsiah Pemangkin Pembentukan Karakter Karamah Insaniah peringkat sekolah tahun 2023 yang bertempat di SMK SS 17 ini menjadi wadah untuk memartabatkan perpaduan dalam kalangan warga pendidikan, rakan strategik polis Diraja Malaysia dan juga masyarakat setempat. Ya Qawiyyu Ya Matin, kami memohon dari-Mu ya Tuhan, kurniakanlah kepada kami kesatuan hati, emosi, minda dan tindakan dalam melaksanakan amanah yang besar dan tanggungjawab yang diberi taklisan. Semoga dengan itu kami mampu menempuh cemerlangan bagi menaungi dunia pendidikan, mengangkat matlamat karamatul insan melalui pembentukan sahsiah, adab dan integriti yang menjadi tonggak ketuhanan dan ketamadunan ke arah Malaysia Madani. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawaddatan lahum marabitha wa alimtaha wa hadiha sablaha wa mla'aha binurika alladhi yaghasu wa ashraf sudurha bi faydil iman bik. Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh pada-Mu, bersatu memikul dakwah-Mu. Hati-hati ini telah berjanji setia, mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah akan ikatannya, kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalan yang sebenar, limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam dan lapangkanlah dengan iman. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, perkenankanlah doa kami agar segala usaha yang kami lakukan selama ini mampu membawa citra yang besar dan murni, mengangkat martabat dan menjulang tinggi dunia pendidikan yang kami cintai. Jadikan keikhlasan niat kami sentiasa dijaga dan terpelihara di hati. Walaupun kami tahu, Ya Allah, banyak perkara mengundang resah, dimungkari ujian dan diselubungi mihnah. Semoga kesungguhan kami beroleh barakah, sepanjang hidup dipandu hidayah. Semoga semangat kerjasama yang kami tunjukkan menambah mawaddah, disuntik rahmah, menambahkan kasih sayang yang menginginkan amarah, walau yang suci membandingkan fitrah. Ya Rahman wa Ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saudari pengacara majlis yang bahagia, yang bersedia, Puan Azizah binti Syekmat, Guru Kanan SMK SS 17, yang berusia Puan Syamsina binti Ahmad, penolong kanan hal Dewan Murid, yang berusia Puan Elina Idayu binti Omar, penolong kanan Ketua Kurikulum, yang berusia Puan Tan Choyun, penolong kanan pendidikan khas, barisan guru kanan mata pelajaran, guru-guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjat syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita dapat bersama pada pagi yang mulia ini dalam majlis pelancaran Duta Sahsiah Pemangkin Pembentukan Karakter Karamah Insaniah dekat sekolah bagi tahun 2023. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta sahabat. Semoga permohonan kita pada pagi ini mendapat keberkatan, hidayah dan petunjuk dari Allah SWT. Setinggi terima kasih kepada pihak sekolah SMK SS 17 kerana sudi menjemput pihak polis pada pagi ini dan juga memberi ruang kesempatan kepada saya untuk menyampaikan
Keputusan Ketua Polis Negara sempena Majlis Pelancaran Duta Asasiah Pemangkin Pembentukan Karakter Karamah Insaniah peringkat kebangsaan tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam madani. Setinggi-tinggi kesyukuran dirafak kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana rahmat dan izinnya juga pelancaran Duta Asasiah Pemangkin Pembentukan Karakter Karamah Insaniah peringkat kebangsaan tahun 2023 dapat disempurnakan pada tahun ini. Bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM menganjurkan program pada hari ini secara serentak di seluruh negara. Program yang dahulunya dikenali sebagai Majlis Pemufakatan KPM dan PDRM Jom ke Sekolah ini telah dinamakan semula sejajar dengan konsep murid sebagai duta asasiah. Objektif program ini adalah untuk memeta hala tuju asasiah di peringkat sekolah dengan melantik seorang murid di setiap sekolah sebagai duta asasiah dalam mengeluarkan garis panduan salah laku seksual dan buli di institusi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah dilancarkan pada 22 September 2023 yang lalu. Duta asasiah yang dilantik oleh pihak sekolah ini merupakan seorang pelajar yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan memperoleh pencapaian terbaik dari segi akademik, sasiah dan sosial serta diyakini dapat menjadi role model kepada pelajar-pelajar lain. Hadirin yang dirahmati sekalian, memetik pesanan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jika kamu mahu melihat masa depan sebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini. Kata-kata ini jelas menggambarkan bahawa generasi muda merupakan pewaris kepada kepimpinan negara suatu hari nanti. Justru pembinaan generasi pelapis yang mempunyai jati diri yang tinggi dan pegangan agama yang kukuh harus dipupuk bermula sejak awal usia. PDRM menyedari bahawa ibu bapa dan guru-guru berhadapan dengan cabaran besar dalam mengawal tingkah laku anak-anak muda pada masa kini yang dilihat semakin terdedah pada berbagai cabaran dan dugaan. Jika dahulu para pelajar terlibat dalam salah laku sipil seperti ponteng sekolah, berokok, menggaduh, vandalisme dan buli, namun pada masa ini ramai pelajar dikesan dan ditangkap atas kesalahan yang lebih serius. Justru saya berharap duta-duta asasiah yang dilantik oleh pihak sekolah dapat memainkan peranan sebagai pemantau atau pelapor kepada pihak sekolah, khususnya bagi mengenal pasti keterlibatan para pelajar dalam kegiatan yang melanggar peraturan dan disiplin sekolah serta undang-undang negara. Ingin saya kongsikan statistik jenayah indeks melibatkan pelajar sekolah di seluruh negara. Pada bulan Januari hingga September 2022, sebanyak 355 kes dengan 467 tangkapan telah direkodkan. Manakala bagi tempoh masa yang sama pada tahun ini pula, sebanyak 464 kes dengan 561 tangkapan telah dibuat oleh PDRM. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 109 kes dengan pertambahan tangkapan seramai 94 orang pelajar. Manakala statistik jenayah narkotik pula menunjukkan sebanyak 136 kes dengan 136 tangkapan telah dicatat dari Januari hingga September 2022 berbanding 87 kes dan 87 tangkapan bagi tempoh yang sama pada tahun ini. Sungguh pun terdapat pengurangan dalam kes dan tangkapan yang dibuat pada tahun ini. Masih banyak ruang yang perlu diperbaiki. Pemantauan keterusan ke atas pelajar dan anak-anak muda perlu dilakukan supaya mereka tidak terjerumus ke kancah penegahan kerana terdapat disangkal bahawa najis dadah adalah ibu segala pelakuan jenayah di negara ini. PDRM amat prihatin terhadap permasalahan sosial salah laku dan jenayah dalam kalangan generasi muda, khususnya melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Atas tanggungjawab yang tinggi, PDRM telah menempatkan pegawai perhubungan sekolah di semua sekolah di seluruh negara bagi mewujudkan komunikasi berterusan di antara PDRM dengan pihak sekolah. Peranan dan fungsi PPS tidak hanya terhad dengan hadir ke sekolah sahaja apabila diundang oleh pihak pentadbir sekolah sahaja, tapi juga mengumpul maklumat dari pihak sekolah untuk diambil tindakan sekiranya perlu. Di samping itu, PPS turut berperanan melakukan rondaan atau lawatan secara berjadual di kawasan sekolah
serta memberikan ceramah berkaitan hal-hal keselamatan kepada warga sekolah. Menerusi mekanisme ini, hubungan akrab antara pihak sekolah dan PPS yang dilantik menjadi semakin erat, sekaligus mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih selamat dan kemenjadian pelajar. Akhir kalam, besar harapan saya agar jalinan kerjasama antara KPM dan PDAM dapat dikukuhkan lagi dengan pelantikan pelajar sebagai duta sah-sah di sekolah masing-masing. Diharapkan juga para pelajar dapat menghindarkan diri daripada terbabit dan sebarang perlakuan jenayah serta pelanggaran disiplin yang boleh merosakkan diri dan masa depan. Pada para ibu bapa dan pihak sekolah pula, sentiasalah takna kepada perkembangan semasa trend jenayah yang sentiasa berubah agar anak-anak serta para pelajar kita tidak sekali terlibat sama ada sebagai pelaku atau mangsa jenayah. Sekian, terima kasih. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengacara majlis. Yang berbahagia Inspektor Muhammad Faizal bin Mokhtar, Pegawai Perhubungan Sekolah, yang berusaha, Puan Syafina binti Ahmad, penolong kanan hal Dewan Murid, Puan Alina Idayu binti Umar, penolong kanan ko-kurikulum, Puan Tan Choyun, penolong kanan pendidikan khas, barisan guru mata pelajaran, guru-guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hadirin yang dihormati, syukur alhamdulillah kerana dengan limpah kurnia serta keizinannya kita semua dapat hadir dan berhimpun bersempena dengan pelancaran duta sahsiah pemangkin pembentukan karakter karomah insaniah peringkat kebangsaan tahun 2023. KPM sedia komited menangani isu disiplin khususnya yang berkaitan dengan nilai adab dan sahsiah. Justru KPM telah mengambil langkah proaktif dengan menyediakan surat pengirim ikhtisas, surat siaran dan surat arahan serta garis panduan pengurusan salah laku buli dan salah laku seksual di institusi pendidikan sebagai panduan dalam menangani gejala buli secara lebih komprehensif dan sistematik. Syukur alhamdulillah, buku garis panduan ini telah dilancarkan pada 22 September 2023. Teras kedua dalam 7 teras nadi kebulan KPM menekankan aspek karomah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti. Kita terus berusaha bagi mencapai hasrat ini dengan berpegang teguh kepada falsafah pendidikan kebangsaan yang menuntut agar perhatian penuh diberikan secara berterusan kepada murid dalam membentuk karakter yang harmonis, murid yang seimbang daripada aspek jasmani, emosi, rohani, sosial dan intelektual. KPM juga mengharapkan melalui kerangka anak yang baik lagi cerdik yang menjadi slogan KPM dapat membentuk karakter murid yang baik, beradab dan cerdik sebagaimana yang dihasratkan. Hal ini penting bagi memastikan anak-anak hari ini benar-benar memenuhi aspirasi negara yang akhirnya dapat mewujudkan suasana harmonis dalam masyarakat dan negara. Jika anak-anak telah dibentuk dengan nilai karomah insaniah, saya yakin dan percaya bahawa anak-anak yang berada di hadapan saya ini mampu berfikir dengan bijak dan celik akal dalam membentuk dan menanam sifat-sifat yang mulia dan terpuji serta mampu membangunkan potensi diri melalui minda, jiwa dan jasmani yang sihat secara menyeluruh. Anak yang baik pastinya memberikan satu gambaran yang baik tentang ibu bapa mereka. Anak yang cerdik itu bagus, tetapi anak yang baik lagi cerdik itu lebih bagus. Tuan-tuan, perempuan, anak-anak yang saya sayangi sekalian, dalam usaha menerapkan nilai karomah insaniah
di semua sekolah merupakan satu intervensi dalam memastikan bahawa anak-anak tidak terjebak dengan salah laku atau pelanggaran disiplin yang boleh membawa kepada kegiatan jenayah dan perlakuan yang menyalahi undang-undang. Mendidik anak-anak dalam era moden yang penuh dengan cabaran, khususnya cabaran media sosial dan teknologi, memerlukan warga guru memikirkan kaedah yang terbaik untuk menerapkan nilai karamah insaniah yang mencakupi kemahiran dalam pembangunan diri dan kemahiran interpersonal. Nilai-nilai seperti keberanian, ketabahan, kepimpinan, keterampilan, kemahiran berkomunikasi, dan kesabaran menjadi nilai penting untuk membentuk kemenjadian murid ABC. Justru, KPM mengambil inisiatif dengan melantik duta sahsiah yang terdiri dari kalangan murid sendiri yang sudah pasti lebih dekat dan mengenali antara satu sama lain sebagai usaha membantu memberi kefahaman kepada rakan-rakan berkaitan kesan salah laku seperti buli dan salah laku seksual, sekaligus menjadi suri teladan yang tinggi nilai sahsiahnya dan berkepribadian mulia. Oleh itu, saya amat berharap agar anak-anak semua bukan sahaja cemerlang akademiknya, malahan mempunyai jati diri dengan karakter yang baik dan menjadi contoh kepada rakan-rakan. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang saya sayangi sekalian, pembentukan sadar yang baik dan moral diri yang tinggi sebenarnya bermula dari rumah dan diperkukuhkan lagi di sekolah oleh guru. Contoh teladan asuhan ibu bapa ditambah dengan didikan guru yang baik sudah pasti akan membentuk nilai-nilai sahsiah yang tinggi. Contohnya, ibu bapa yang setia menunjukkan teladan yang baik akan selalu mengingatkan anak-anak agar menghormati guru, rakan dan mereka yang lebih dewasa. Jika berjumpa dengan guru atau yang lebih dewasa, ucap salam dan tunduk sebagai tanda hormat. Ibu bapa dan guru juga perlu mengingatkan anak-anak agar sentiasa membantu rakan-rakan yang memerlukan bantuan dan tidak memandang rendah sesama rakan. Jika dijadikan sebagai satu amalan, maka secara tidak langsung nilai-nilai sahsiah yang baik ini akan menjadi sebahagian daripada kebiasaan cara hidup anak-anak. Oleh itu, dalam membentuk kepribadian unggul karamah insaniah anak-anak ini, kerjasama secara bersepadu dan kolektif antara ibu bapa, guru, pemimpin sekolah dan masyarakat amatlah penting untuk membentuk karakter anak-anak yang baik dan tinggi sahsiahnya. Peranan pemimpin murid sebagai duta atau ejen yang membantu sekolah dalam menangani isu salah laku seperti buli dan salah laku seksual patut dihargai dan diberi penghirapan. Diharapkan program ini dapat memberikan bimbingan dan kesedaran kepada murid-murid akan matlamat pendidikan negara ke arah kemenjadian murid. Pembentukan karakter dalam bersesuaian dengan norma masyarakat kita demi melahirkan generasi masa hadapan yang bukan sahaja cemerlang akademiknya, malahan cemerlang sahsiahnya. Selain itu, program ini juga penting sebagai usaha meningkatkan pengetahuan dan kesedaran murid tentang aspek peraturan, undang-undang serta hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan. Program ini juga merupakan media bagi KPM dan PDRM menyebarluaskan kefahaman dan kesedaran tentang gejala salah laku yang boleh membawa kepada kesalahan jenayah jika tidak dibendung lebih awal. Akhir kata, saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang terlibat dalam menjalankan program ini. Semoga program ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai objektif seperti yang disasarkan serta memberikan impak tinggi kepada murid dengan adanya duta sahsiah yang dilantik dalam usaha membantras gejala salah laku disiplin di sekolah. Dengan lafaz mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan suka-citanya merasmikan pelancaran duta sahsiah memakai pembentukan karakter karamah insaniah peringkat kebangsaan tahun 2023. Sekian.
Gangguan seksual merosakkan kepercayaan diri, menjejas. Kita perlu bersama-sama membentuk masyarakat yang mengutamakan keadilan dan keselamatan. Oleh itu, mari kita tingkatkan kesedaran tentang isu gangguan seksual dan berikan sokongan kepada bangsa untuk melaporkan kes tersebut. Hal ini menjadi tanggungjawab kita bersama-sama untuk menjauhkan diri daripada budaya yang membenarkan gangguan seksual. Sekiranya anda atau orang yang dikenali menjadi mangsa gangguan seksual, maka jangan berdiam diri. Minta bantuan dari pihak berkuasa, terutama PDRM, organisasi sokongan atau keluarga. Kita semua boleh berperanan untuk menghentikan gangguan seksual dan membina masyarakat yang selamat dan berkeadilan. Sehubungan dengan itu, mari bersama-sama melindungi hak asasi setiap individu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikram Hafizi dari kelas 3 Amarilis akan membacakan pesanan khidmat masyarakat berkaitan dengan buli. Adakah anda tahu bahawa buli adalah masalah serius dalam masyarakat kita? Buli tidak hanya merosakkan individu yang terlibat, tetapi juga memberi impak negatif kepada masyarakat secara keseluruhan. Setiap tindakan buli meninggalkan kesan mendalam pada bangsa, meningkatkan risiko masalah kesihatan mental dan boleh mengakibatkan peningkatan kadar ketidakhadiran ke sekolah. Kita semua memiliki tanggungjawab untuk menghentikan buli. Mari kita bersama-sama membentuk masyarakat yang menggalakkan kebaikan, menghormati perbezaan dan memberi sokongan sesama insan. Jika anda menyaksikan atau mengetahui tentang sebarang kejadian buli di sekolah ataupun asrama, jangan kita berdiam diri. Laporkan kepada guru untuk tindakan awal atau membantu bangsa dengan memberikan sokongan moral. Oleh itu, mari kita bersatu hati bertindak sebagai masyarakat yang prihatin supaya kita bebas daripada buli. Sekecil-kecil tindakan kita boleh menghalang buli daripada terus berleluasa. Hentikan buli sekarang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.